Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk hari ini, apa yang cikgu nak ajarkan kepada awak? Hari ini kita akan belajar simpulan bahasa. Sebelum kita mengetahui, sebelum cikgu terangkan apa yang dimaksudkan dengan simpulan bahasa, kita lihat dulu standard kandungan untuk pelajaran kita pada hari ini. 4.1 Mengaplikasi unsur keindahan dan kesantunan bahasa dalam sastera. Standard pembelajaran 4.1.1 Bercerita dan menuturkan dialog yang mengandungi gaya bahasa yang indah. Okey, sekarang cikgu akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan simpulan bahasa. Simpulan bahasa ialah ungkapan yang terdiri daripada dua perkataan atau lebih dan mempunyai makna yang berlainan daripada erti perkataan-perkataan yang membentuknya. Kalau awak nak tahu macam apakah yang dimaksudkan dengan ungkapan dua atau lebih perkataan, maksud yang berlainan, kita akan lihat sebentar lagi. Okey, awak boleh rujuk buku teks awak muka surat 54 seni bahasa. Ada gambar kat mana tu? Padang bola. Okey. Ada gambar murid sedang bermain bola dan apa ni? Coach. Okey, tajuk Nazri boleh. Nama murid main bola salah seorangnya ialah Nazri. Kita baca dulu petikan yang diberi. Nazri hendak menjadi pemain bola sepak. Dia mahu menjadi ayam tambatan pasukan sekolahnya. Boleh abang melatih saya bermain bola sepak? Tanya Nazri kepada Abang Fadil. Yang baju merah tu Abang Fadil namanya. Boleh Nazri, bagaimanapun jangan hangat-hangat tahi ayam sahaja. Mulai hari itu, Abang Fadil melatih Nazri. Mereka mandi peluh di padang. Terima kasih kerana baik hati melatih saya. Sekarang saya ada hati untuk menjadi pemain bola sepak yang terkenal, kata Nazri. Sekian sajalah petikan pendek yang perlu awak baca dan fahamkan. Okey, awak lihat perkataan yang berwarna merah dan kuning. Itu merupakan contoh simpulan bahasa. Okey, cikgu ulang perkataan yang cikgu highlightkan, bukan yang cikgu tandakan dengan warna merah dan kuning. Ayam tambatan. Seperti yang cikgu terangkan tadi, masuk simpulan bahasa ungkapan dua atau lebih perkataan. Yang ni dua perkataan, iaitu ayam tambatan. Seperti awak tahu, ayam merupakan seekor haiwan. Tambatan tambat ni diikat di mana-mana tempat. Tapi takkan maksud dia macam tu kan? Yang itulah maksud simpulan bahasa. Maksud ungkapan tu bukan pada perkataan tu sendiri. Dia mempunyai maksud yang berlainan. Itulah indahnya seni bahasa kita. Okey, awak lihat ayam tambatan. Kemudian warna kuning, hangat-hangat tahi ayam. Mandi peluh, baik hati dan ada hati. Okey, cikgu akan terangkan maksud bagi kelima-lima simpulan bahasa ini. Okey, sekarang kita akan lihat simpulan bahasa yang pertama, iaitu ayam tambatan. Okey, ayam tambatan bermaksud orang yang menjadi harapan. Awak lihat ungkapan ayam tambatan ni tidak sama maksud dengan perkataan tersebut. Contohnya ayam tu sejenis haiwan. Nak cakap apa kalau macam tu? Okey, tambat ni diikat pada sesuatu tempat. Jadi bukan ayam yang diikat. Tak, maksudnya ialah orang yang menjadi harapan. Kita lihat ayat yang menggunakan simpulan bahasa ini yang terdapat dalam petikan yang kita baca tadi. Dia mahu menjadi ayam tambatan pasukan sekolahnya. Okey, kalau kita lihat dia mahu menjadi orang harapan, pasukan sekolahnya. Lihat betapa indahnya seni bahasa kita. Okey, seterusnya kita lihat simpulan bahasa yang kedua.
Simpulan bahasa yang kedua ialah hangat-hangat tahi ayam. Ada juga. Okey, yang bermaksud usaha yang tidak berpanjangan. Hangat-hangat tahi ayam bermaksud usaha yang tidak berpanjangan. Okey, contoh ayat dalam petikan. Bagaimanapun jangan hangat-hangat tahi ayam sahaja. Maksudnya jika kita hendak berjaya atau contohnya kita bercita-cita ingin menjadi seorang guru, pastikan awak belajar bersungguh-sungguh. Jangan hangat-hangat tahi ayam sahaja. Jangan hanya senanglah tapi tak buat apa-apa. Tak nak belajar. Macam tu ya maksud hangat-hangat tahi ayam. Seterusnya yang ketiga, mandi peluh. Mandi peluh bermaksud basah dengan peluh. Mandi, basah dengan peluh. Mereka mandi peluh di padang. Setelah bermain bola, mereka mandi peluh di padang. Maksudnya baju mereka basah dengan peluh. Okey, seterusnya simpulan bahasa baik hati. Okey, baik hati bermaksud bersikap baik dan penyayang. Kita lihat simpulan bahasa ni pada konteks ayat. Terima kasih kerana baik hati melatih saya. Baik hati ni macam awak selalu jumpa dalam petikan dan awak tahu baik hati tu maksudnya apa. Baik hati tu merupakan simpulan bahasa. Selama ni awak tahu je baik hati. Tapi awak tak tahu baik hati tu simpulan bahasa kan? Okey. Seterusnya ada hati. Ada hati. Ada hati. Okey, bermaksud ada keinginan. Contoh ayatnya, sekarang saya ada hati untuk menjadi pemain bola sepak yang terkenal, kata Nazri. Ada keinginan lah untuk menjadi sebab dia dah ada jurulatih. Jadi dia berkeinginan ingin menjadi seorang pemain bola sepak yang terkenal. Okey, sekarang kita akan membuat aktiviti pula. Awak boleh rujuk buku aktiviti awak muka surat 51 iaitu aktiviti 4. Lengkapkan cerita dengan simpulan bahasa yang sesuai. Okey, awak rujuk buku aktiviti muka surat 61. Kita akan lihat dulu simpulan bahasa yang diberi untuk awak lengkapkan dalam petikan yang akan diberi. Okey, putus asa. Putus asa bermaksud tidak menaruh harapan akan berjaya. Putus asa. Yang kedua, perut kosong. Perut kosong maksudnya lapar. Anak tunggal, anak satu-satunya. Dia seorang saja adik-beradik. Baik hati, bersikap baik dan penyayang. Macam yang sebelum ni lah cikgu terangkan. Dan yang terakhir sekali, suka hati. Seronok. Suka hati pun awak mesti pernah dengar kan? Itu merupakan simpulan bahasa. Seronok, suka hati. Okey, sekarang kita lihat ceritanya. Puan Alia ada bernama Fatin. Puan Alia ibu yang dia hendak mengajar Fatin berenang. Okey, sekarang kita akan lengkapkan dulu petikan untuk perenggan yang pertama ni dulu. Puan Alia ada bernama Fatin. Apa tu? Fatin tu siapa? Anak tunggal. Puan Alia ada anak tunggal bernama Fatin. Puan Alia ibu yang ibu yang apa? Sifat yang ada pada seorang ibu. Mestilah baik dan penyayang. Puan Alia ibu yang baik hati. Dia hendak mengajar Fatin berenang. Okey, seterusnya. Perenggan seterusnya, Puan Alia berkata kepada Fatin lagi. Sebelum berenang, Fatin mesti makan. Kita tidak boleh berenang dengan, kata Puan Alia. Baik, Mama, kata Fatin. Setelah berlatih beberapa kali, Fatin masih tidak dapat membuat apungan air. Membuat apungan air. Okey, apa ni? Sebelum berenang, Fatin mesti makan. Kita tidak boleh berenang dengan putus asa, perut kosong, suka hati. Dengan apa?
Dengan perut kosong, kata Puan Alia. Okey, seterusnya kita lihat sambungan cerita. Cuba lagi Fatin, jangan, kata Puan Alia. Fatin berusaha dengan bersungguh-sungguh. Akhirnya Fatin berjaya berenang. Dia okey, sekarang kita lengkapkan. Cuba lagi Fatin, jangan apa? Jangan putus asa, kata Puan Alia. Fatin berusaha dengan bersungguh-sungguh. Akhirnya Fatin berjaya berenang. Dia suka hati. Seseronoklah. Nampak tak? Kita telah pun melengkapkan cerita ini dengan simpulan bahasa yang diberi. Okey, kita baca semula cerita yang telah kita lengkapkan tadi. Baca sama-sama dengan cikgu pun boleh. Okey. Puan Alia ada anak tunggal bernama Fatin. Puan Alia ibu yang baik hati. Dia hendak mengajar Fatin berenang. Sebelum berenang, Fatin mesti makan. Kita tidak boleh berenang dengan perut kosong, kata Puan Alia. Baik, Mama, kata Fatin. Setelah berlatih beberapa kali, Fatin masih tidak dapat membuat tapungan air. Cuba lagi Fatin, jangan putus asa, kata Puan Alia. Fatin berusaha dengan bersungguh-sungguh. Akhirnya, Fatin berjaya berenang. Dia suka hati. Maka lengkaplah sudah. Pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan simpulan bahasa. Ada banyak lagi simpulan bahasa. Hari ini kamu cuma belajar sedikit je. Jadi kamu perlu rajin membaca. Semakin kamu rajin membaca, semakin banyak ilmu pengetahuan yang akan kamu perolehi. Semoga video ini memberi manfaat dan berguna untuk kamu. Jangan lupa subscribe channel Cikgu Hasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.